Jadi kita lihat subtopik ini. Okey. Penulisan atau cara untuk memasukkan input daripada papan kunci dan memaparkan output. Okey. Jadi kita gunakan bahasa pengaturcaraan Java. Okey, baik. Jadi saya nak awak bersedia dengan telefon yang awak install JB Droid. Kalau awak nak guna telefon lepas ni, saya nak suruh awak nak tunjukkan output awak. Dan yang ada laptop boleh install Dr. Java yang saya bagikan dalam WhatsApp tadi. Okey. Kita mula dengan yang pertama ini. Okey. Yang mulanya ada arahan, arahan baru untuk menerima input daripada menerima input daripada papan kunci. Jadi arahan tersebut awak perlu type adalah yang dalam kotak biru ni. Okey, dalam kotak biru ni perlu awak new line bagi coding untuk menerima input daripada papan kunci. Okey. Jadi perlu type import java.ut.scanner scanner.input sama dengan new scanner. Okey. Ni kena type ni. Kena type. Okey, kita tengok ni apa akan jadi jika kita type coding ini. Okey. Kita lihat dulu apa yang terdapat dalam kod atau cara ini. Okey. Yang mula-mulanya baris pertama dulu. Okey, baris pertama ni. Okey, baris pertama ni. Apa yang berlaku pada baris atau cara ini? Okey. Import.java.ut.scanner ini maksud dia, kita memanggil library. Okey, kita memanggil library dalam Java supaya satu pemboleh ubah yang bernama scanner dipanggil. Okey, ni ternamakan dia panggil library. Okey, panggil, ya Allah, tekan. Kita panggil library. Panggil library. Okey, panggil library. Kemudian library tersebut akan memaparkan satu pemboleh ubah bernama orang yang bekerjanya ialah bernama scanner. Okey, scanner, dan scanner ini mengisytiharkan satu pemboleh ubah yang bernama input. Okey, input. Dan scanner.system ini adalah arahan untuk menerima input daripada, ini adalah arahan terima input, arahan terima input. Okey, daripada keyboard. Okey, pada keyboard. Kemudian di bawah ni. Okey, di bawah ni system.out.println, apa makna apa yang ada di sini? Okey, ini adalah paparan paparan input pada skrin, paparan message. Okey, paparan message pada skrin. SCREEN. Okey, paparan message pada skrin. Dan apabila pengguna menaip, paparan message itu akan keluar, sila masukkan nilai tapak. Okey, itu paparan message yang akan terpapar pada skrin komputer. Okey, anda kata pengguna pun type. Okey, pengguna type ni satu nilai. Katakan nilai input yang ditype-nya ialah 3. Okey, contoh inputnya yang ditype ialah nombor 3. Okey. Jadi nombor 3 tersebut akan diumpukkan ke dalam satu pemboleh ubah bernama tapak. Okey, nilai tersebut akan diumpukkan ke dalam satu pemboleh ubah yang bernama tapak. Okey, tapak. Dan tapak
nilai tersebut akan dipegang oleh satu arahan kod atau caranya. Ni input ni. Kalau ni tadi ni, boleh ubah input tadi. Okay, next.int tu bermaksud nilai yang dipegangnya adalah nilainya jenis data integer. Okay, jenis datanya adalah integer. Jenis data adalah integer. Okey, itu adalah umumnya. Okey, kita lihat atau cara lengkap. Okey. Mari pertama kita panggil library. Okey. Library. Public class luas segitiga ini adalah nama kelas. Okey. Nama kelas. Okey, nama kelas ni macam nama file lah. Okey. Nama file. Okey. Kemudian public static void main class. Okey, ini adalah sub atau cara wajib. Okey, wajib yang kita laksanakan. Okey, kemudian panggil lah. Okey, panggil arahan scanner untuk menerima input daripada papan kekunci dengan nama pembeli ubahnya ialah input. Boleh ubah nama lain, tak ada masalah. Nak ubah nama terima, nak ubah nama memasukkan, boleh berlaku. Okey, asalkan perkataan yang guna tu adalah sesuai. Okey. System.output, okey, ni paparkan message. Okey, message msg. Nilai itu akan diumputkan ke dalam satu pembeli ubah bernama tapak. Okey. Kemudian papar message lagi. Okey, ni message lagi. Okay, message pertama. Message kedua. Hot ni masukkan tinggi. Hot ni masukkan tapak. Okey. Kemudian umputkan nilai. Okey, umputkan nilai. Nilai yang kali ini adalah nilai. Okey, umputkan nilainya adalah nilai tinggi. Okey, nilai tinggi. Okey, nilai tinggi sini. Okey, nilai tinggi sini akan diumputkan satu pembeli ubah bernama tinggi. Ni tapak. Okey, jadi kita ada dua. Okey, kita ada dua pembeli ubah. Pembeli ubah pertama bernama tapak. Pembeli ubah variable yang keduanya ialah tinggi. Okey, jadi ada dua nilai yang dipegang oleh memori komputer. Kemudian pembeli ubah yang ketiga, okey, pembeli ubah yang ketiga diisytihar bernama luas. Okey, luas ni jenis datanya adalah double. Okey. Jenis datanya adalah double. Apa yang berlaku di sini? Yang sini berlakunya adalah proses. Okey. Sini berlakunya proses. Okey. Proses tersebut berlakunya awak nak kira luas kan? Luas segitiga sama dengan 1/2 kali dengan tapak kali dengan tinggi. Okey, ini adalah formula umum yang awak tahu daripada awak sekolah rendah lagi sampai sekolah menengah. Ini adalah nak cari luas segitiga, mesti guna rumus ni. Mesti guna rumus ni. Okey. Jadi proses yang berlakunya ialah pengiraan ini. Okey. Pengiraan ini, okey, pengiraan ini akan berlaku. Okey, akan berlaku iaitu proses ni ni dia buatnya. Okey, proses ni dia buat. Okey, kita lihat sini. 1/0/2. Okey, 1/2 ni. 1/2. Boleh juga awak tulis 0.5. Okey, boleh juga sini. Jadi awak boleh tulis sini 0.5 pun
boleh guna pakai juga. Okey. Jadi 0.5 star ni apa maksud dia star? Star ni maksudnya adalah darab. Okey, jadi 0.5 darab tapak darab dengan tinggi. Okey. Jadi andai kata tapak di sini maksudnya dimasukkan nombor ni, tinggi dimasukkan nilainya 3. Jadi dia akan gantilah. 0.5 darab dengan tapaknya adalah 6 kali dengan tingginya adalah 4. Okey, jadi dapatlah luas segitiga ialah 12.0. Okey, ini pergerakan dalam atur cara. Okey, habis diproses. Saya tambah sikit lagi. Okey, habis proses ni, apa yang akan berlakunya ialah output pula. Okey, output pula. Okey, outputnya dia akan paparkan mesej luas segitiga ialah ada tanda plus. Okey, ada tanda plus. Plus di sini maksudnya apa? Dia menggabungkan dua benda. Okey, plus ini bukan operasi tambah. Plus di sini maksudnya menggabungkan dua perkataan. Okey. Dua benda iaitu perkataan luas segitiga dengan satu pembalik ubah. Pembalik ubah mana? Pembalik ubah luas. Hak mana kira ni? Dipanggil balik. Okay. Panggil balik hasil pengiraan tu, mari tepek sini. Mari tepek sini. Jadilah keluarlah satu paparan output. Luas segitiga ialah notah bertindih 2, 12.0. Okey, jelas tak penerangan saya ni kelas? Boleh faham tak? Hello? Tidur belakang dah. Ada orang tak kat sana? Hilang habis. Ada cikgu. Hello? Dengar tak suara saya? Dengar cikgu. Tapome dengar? Patin dengar? Pekki dengar? Tidur habis dah budak-budak ni. Hello? Zahirah dengar? Dengar tak suara saya? Dengar? Okey, baik. Kalau tak ada masalah, saya sambung lagi. Saya anggaplah awak dengar. Awak faham. InsyaAllah lepas ni saya nak suruh awak type coding ni supaya awak faham lagu mana pergerakan atau cara ini. Ya. Supaya awak faham macam mana pergerakan atau cara jawab ini berlaku. Okey. Lagi penerangan dalam buku teks awak. Okey, lagi penerangan dalam buku teks awak. Atau cara ini yang telah diumputkan nilai ataupun input. Okey. Hal ni adalah atau cara sebelum ini. Okey. Ini adalah atau cara sebelum ini. Tanpa melibatkan penggunaan input daripada keyboard. Okey, kalau perhatikan di sini, ni tapak tinggi dan dua-dua ni diumputkan dengan nilai. Okey. Umpuk ni kita namakan dia umpuk. Umpuk ni maksudnya ganti nilai. Macam belajar matematik lah.
Matematik tu awak belajar X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Ni. Jadi, bila tubik persamaan berapakah Z sama dengan X tambah 2? Okey. Jadi, awak pun ganti. Z sama dengan 3 tambah 2. Okey. Ini matematik. Awak umpukkan 3 tepat X, Y dapat Y. Ni umpuk. Okay, jadi sini supaya juga gantikan nilai ni ke dalam tapak 4 kali tinggi. Okay, ni atau cara ini adalah nilainya telah diumpukkan nilai. Maksudnya nilai dia adalah fix. Okay, nilai dia adalah tetap. Okay. Nilai dia tetap. Nilai tetap sebab apa? Nilai ni telah diberi awal-awal dah. Adakah nilai berubah? Tak boleh berubah. Sebab apa? Dah dah neng epak tak boleh berubah. Tetapi sedangkan kalau menerima input daripada pengguna, dia fleksibel. Ya, dia fleksibel. Awak boleh, pengguna ni boleh nak masuk nilai apa jua saja nilai yang dikehendaki. Tu beza dia. Okay. Beza dia yang kalau umpukkan nilai tetap ni, nilai dia ayat P dia tetap sama rupa. Okay. Tetapi kalau menerima input daripada papan kekunci, nilai dia output dia boleh berubah-ubah. Okey. Okey, tengok panjang lagi atau cara ni. Saya sambung sikit lagi. Atau cara ni panjang. Okey, panjang ni atau cara ni. Allah, cikgu nak tarik sosa. Yo, nak tarik sosa. Ni belajar pengatur cara ni. Okey, pengatur cara ini mengajar awak menjadikan awak seorang yang teliti, menjadikan awak seorang yang bersabar. Bersabar. Dan juga melatih diri awak menjadi orang yang tekun. Ni kelebihan awak belajar programming ni. Tekun dah dia, sabar pula dia. Ni kelebihan awak belajar programming. Bukannya pongoh. Pongoh ni tak jadi, lepas lalu. Mecuk lalu. Tak ada. Okey, baik. Seperti mana yang saya sebut sebelum ni, kalau jumpa perkataan import java.ut.scanner, ini adalah digunakan untuk memanggil library. Okey. Library. Okey. Library. Info anda ini adalah nama kelas. Okey, nama kelas ataupun nama file. Nama file. Seperti mana yang awak buat dalam JVDroid tu, nama file tu itu adalah nama file data sekali dah. Okey. Kemudian ini adalah subkelas wajib. Okey, ini adalah wajib kena tulis. Static void main string.args ni wajib tulis. Scanner the input ini mengisytiharkan penerima input bernama scanner. Pembalik ubahnya bernama input. Boleh letak dengan nama-nama lain yang sesuai. Okey. Dan nilai yang dipegang tersebut bernama nama. Okey, bernama nama dan jenis datanya adalah string. Okey, jenis data adalah string. Okey. Ini adalah input pertama, input kedua dan input ketiga. Ada 3 input. Jenis data ni adalah string. Okey. Kalau ni jenis data string. Kalau ni jenis data integer. Kalau ni pula jenis data string.
Okey, ada 3 jenis data. String, integer dan juga string. Okey. Apa yang ditanyanya dalam sistem ni? Ditanyanya nama. Okey, nama, umur dan hobi. 3 perkara. Okay, jadi nama akan diumpukkan ke dalam pemboleh ubah bernama nama. Umur akan diumpukkan ke dalam pemboleh ubah bernama umur. Hobi akan diumpukkan ke dalam pemboleh ubah bernama hobi. Okay, apa tujuan kita buat lagu ni? Kita nak suruh mudah panggil kan ni. Okay. Ini adalah paparan output. Okay. Ini adalah paparan output. Okay. Paparan output ini akan mencetak pertamanya nama. Okay, ini output dia. Okay. Apakah nama anda? Zik. Berapa umur anda? 7. Apakah hobi anda? Bermain. Jadi ini adalah paparan output yang dipaparkan di skrin setelah tamat atur cara. Setelah tamat atur cara. Dan dalam buku teks ini ditulis paparan yang bernama warna hijau ni, ini adalah input. Manakala hok hitam ni adalah output. Output akhir dia. Okey, output akhir dia. Manakala dia bandingkan dalam buku teks the next page, ini adalah perbandingan atur cara yang mana atur cara ini menggunakan jenis static value ataupun umpukan nilai yang tetap. Dia buah nama dah siap-siap. Nama Haziq, umur 7 tahun, hobi bermain. Okay, outputnya pun bila setiap kali run, output yang sama tu bit. Tetapi kalau atur cara yang atas ni, atur cara tersebut akan berubah-ubah. Atur cara tersebut akan berubah-ubah mengikut input yang dimasukkan oleh pengguna. Kali pertama run buh nama Cenci. Kali kedua run buh nama Fatin. Okey, begitulah. Output dia pun dipaparkan mengikut input yang dimasukkan. Baik. Ni tugas saya awak. Nak suruh awak terawak. Boleh tak? Okey. Mengira luas sebuah bilik. Okey, saya bagi guideline sikit. Saya bagi guideline sikit. Awak boleh ambil atur cara contoh atur cara di atas. Tetapi awak ubah suai sikit je. Ubah suai lagu mana? Kalau nak kira luas bilik, gapo dia perlu ada? Gapo dia perlu ada dalam nak kira luas satu bilik? Mana orang lain ni senyap tipah ni? Orang lain mana ni? Oh. Okey. Amsyah baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengar suara saya, Amsyah? Apa suara saya tak dengar ni? Suara saya tak dengar. Ya Allah.
Okey. Jadi mengira luas, jadi nak kira luas bilik. Okey, bilik biasanya sebuah bilik luasnya bentuk apa dia ni? Bentuk segi empat tepat. Okey. Mesti ada lebar dan juga panjang. Okey. Jadi perlu di sini pengiraan dia adalah purata. Okey, purata pula. Okey, bukan purata, tapi apa dia? Luas. Okey. Luas sama dengan apa dia? Luas sama dengan jenis datanya adalah string. Okey, string. Jantina. Jantina apa dia kita nak guna data ni? Okey, tak boleh guna bulan. Kita boleh guna char. Kenapa char? Bab jantina ni ada dua saja, L ataupun P. Okey. Kita guna L dengan P saja ataupun bahasa Inggerisnya female or male. Okey. Jadi kita boleh guna char ataupun kita boleh guna string. Okey. Apa Min kata tadi nak guna apa ni? Apa ni? Bulan. Okey, bulan tak boleh. Okey. Bulan tak boleh untuk jantina sebab apa? Bulan ni hanya untuk true or false saja. True or false saja. Contohnya saya kata sini okey. Contohnya awak nak guna jenis datanya saya tanya awak. Jantina lelaki perempuan? Awak kata tidak. Jawab soalan tak? Tak. Jadi tak sesuai jenis data tersebut. Kalau saya tanya jantina awak? Tidak. Jawapan awak. Itu adalah bulan. Ya atau tidak saja. Okey. Bulan digunakan untuk outputnya adalah ya atau tidak saja. Okey. Next, markah. Markah kita guna jenis data apa ya? Cepat. Okey, boleh kita guna double. Okey, sebabnya ada markah awak katakan 35.5. 35.5. Boleh kita guna markah. Okey, jarang markah 35.5 ni. Bolehlah kita guna double. Lagi, jumlah markah. Jumlah markah jenis data apa yang sesuai? Pun kita guna double. Okey. Purata markah. Semestinya kita guna double. Kenapa? Awak kena mikir kepala awak. Purata ni BM. Okey, BM. BM. Campur markah BI. Campur markah sejarah. Campur bla 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 bla. Bahagi dengan markah keseluruhan. Katakan jumlah mata pelajarannya ialah 9. Bagi dengan 9. Jadi bagi 9 mungkin ada perpuluhan. Bila ada perpuluhan, mesti kita pilih double. Okey, boleh? Dah jelas? Mengapakah pemala dan pembeli ubah perlu diisytiharkan? Mengapa kita perlu isytihar pembeli ubah dan juga pemala? Sebab kita perlu isytiharnya, kita perlu declare. Kita kena masa declare tu kita royak dulu data kepada yang kita nak guna. Kalau kita tak declare, macam mana kita nak guna jenis data?
Sebab komputer ni tak cerdik. Kita kena ayat resource dia. Kita kena ayat resource. Jadi, kenapa perlunya pengisytiharan? Kerana untuk menentukan jenis data yang hendak digunakan. Itu adalah jawapan. Nombor 5. Berdasarkan pengisytiharan yang berikut, bina satu atau cara yang boleh memaparkan output bagi penambahan 2 nombor tanpa sebarang ralat. Ni suat atau cara pula. Awak kan suka menaik-naik di telefon. Jadi sekarang, the right time, awak gunakan telefon awak yang canggih-manggih tu buat coding. Kalau ada yang siapa ada yang tablet, lagi best. Lagi best awak cuba type menggunakan tablet awak untuk membuat pengaturcaraan. This is a right time. Awak guna telefon awak canggih awak tu, yang mahal tu, untuk membuat pengaturcaraan. Jadi apps yang awak guna tadi tu, yang saya suruh install tu, tidak memerlukan internet. Tidak memerlukan internet. Just offline saja boleh buat pada bila-bila masa. Okey, jadi ni tugasan kedua awak. Lebih kurang dengan hak purata tadi lah, purata 5 nombor tadi. INT nombor pertama. Berdasarkan penjelasan berikut, bina satu atau cara yang boleh memaparkan output bagi penambahan 2 nombor tanpa sebarang ralat. Jadi awak kena buat apa dia? Penambahan nombor sajalah. Hasil, kita boleh buat lagu tu, hasil double. Salah habis dah. Okay, mungkin boleh buat double, double, double hasil sama dengan nombor underscore pertama tambah dengan nombor kedua. Oh, ini nak jawapan. Tak save. Dia nak jawapan. Dia tak save hasil. Dia nak jawapan. Jadi awak kena tulis jawapan lah. Ni sebab ni jawapan. Jadi double jawapan. Nombor pertama tambah dengan nombor kedua. Okey. Ini adalah proses dia. Okey. Ini adalah proses. Dan atur cara kena buat lah. Berdasarkan atur cara yang di bawah, kena pasti dan label pembeli ubah sejagat dan pembeli ubah setempat. Ni belajar dah ni. Mai dulu. Minggu lepas kita belajar dah. Mana global, mana sejagat. Mana setempat, mana sejagat, mana setempat. Jadi, hak dalam ni adalah setempat, hak luar ni adalah global. Okey. Global, setempat. Okey, nombor 7. Nombor 7, berdasarkan proses yang berikut, bina satu cara perhitungan yang boleh memaparkan output luas tanpa sebarang ralat. Kita buat dah tadi ni. Kita buat dah tadi ni. Ni 0.5 saya sebut dah tadi. 0.5 ni adalah 1/2. Nak kira apa dia ni kelas? Ni nak kira apa dia? Luas apa dia ni? Ada 1/2. Nak kira luas segitiga. Nak kira luas segitiga. Okey, nombor 18. Sebagai seorang pengaturcara, anda dihendaki membangun aturcara perhitungan aritmetik iaitu pembagian 2 nombor. Semasa membangun aturcara, nyatakan jenis data yang sesuai digunakan untuk aturcara pembagian 2 nombor tersebut. Okey, jadi ni pun saya nak suruh buat latihan. Okey, latihan. Jadi latihan ni ada berapa latihan saya bagi? Ada 3 semua latihan. Okey, flashback balik. Latihan untuk ni latihan pembahagian. Okey, pembahagian. Atas tadi mana dia? Mana dah? Ni. Honisa.
ni kira purata, ni kira hasil jualan dan pembahagian. Tiga latihan sebagai awak. Latihan pengatur caraan untuk hari ni, kita belajar hari ni. Boleh buat di telefon, boleh buat di komputer, boleh buat di telefon menggunakan JB Droid, boleh buat di komputer menggunakan Dr. Java. Okey kelas, ada soalan dekat tu? Okey, ada? Ada kelas? Ada soalan? Senyap berlakon ni. Tak ada. Okey, tak ada. Kita akhiri kelas. Di akhir kelas hari ni. Lepas ni awak buat, boleh buat dan hantar pada saya. Boleh hantar PM personal ataupun boleh dari grup. Okey. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi. Saya minta maaf apa yang sebut tadi ada apa ni terkurang atau paut serati. Okey. Bye bye. Jumpa lagi.